Bismillahirrahmanirrahim. Mengira detik untuk pemilihan UMNO yang akan berlangsung pada pertengahan Mac ini, sudah pasti banyak isu-isu yang terpalit, antaranya berkenaan tentang pemilihan dua perjawatan utama dalam UMNO dan juga isu tentang ROS dan juga kenyataan media baru-baru ini oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini menggambarkan dan juga ini memberikan satu konotasi serta manifestasi kelangsungan dan juga survivability UMNO yang kalau pasca PRU ke-15 kita menyaksikan tidak memenangi kerusi sebanyak seperti mana sebelum ini. Apakah untuk pemilihan UMNO pada kali ini akan menterjemahkan perubahan baru untuk kelangsungan UMNO itu sendiri? Semuanya dalam Wacana Sinar. Baik, terima kasih bersama kami dalam Wacana Sinar pada malam ini. Anda sedang mengikuti kami di semua platform media sosial kami, Facebook, portal Sinar Harian dan juga di Twitter, TikTok dan juga YouTube kami Sinar Harian. Pemilihan UMNO, proses untuk membersihkan parti. Persoalan ini, perspektif sepatutnya dijawab dalam satu perspektif ataupun kedua-dua perspektif, kerana untuk membersihkan parti dari pihak mana memandang perkara ini dalam proses pembersihan parti itu untuk pemilihan UMNO. Jadi untuk kita mendapatkan dapatan dan juga survei daripada pihak masyarakat berkenaan tentang pemilihan UMNO yang bakal dimuktamadkan pada pertengahan Mac ini, ayo sama-sama kita saksikan dapatannya. UMNO perlukan transformasi secara besar-besaran, ya, seperti yang dijangkakan 80.6% bersetuju, B tidak bersetuju 3.9% dan juga 15.5% menyatakan tidak perlu. 309 undian yang diperoleh di laman Twitter Sinar Harian. Anda juga boleh terus menghantarkan komen dan juga berinteraksi bersama kami di Twitter Sinar Online. Untuk kita bercakap malam ini berkenaan tentang pemilihan UMNO, proses bersihkan parti seperti mana yang saya nyatakan tadi, ia bergantung pada perspektif anda dan juga bergantung pada mungkin argumen ataupun rasional anda sendiri bagaimana proses membersihkan parti itu dilihat daripada perspektif sesuatu pihak ataupun kedua-dua pihak yang dikatakan UMNO kini sedang berpecah belah. Adakah benar perkara itu terjadi? Jadi saya amat bersati untuk memperkenalkan tamu kita pada malam ini, Datuk Ahmad Masrizal, Datuk Zaid Ibrahim dan juga Datuk Lokman Adam. Apa khabar, Datuk? Terima kasih bersama kami. Alhamdulillah kita sejam persiaran pada malam ini bercakap tentang UMNO dan juga isu-isu yang terpalit dengan UMNO dan juga baru-baru ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Terus saja bersama dengan Datuk Mas Rizal. Tak sampai 2 hari Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kenyataan berkenaan tentang pembubaran ataupun pendaftaran UMNO itu sendiri. Dan ini juga sebenarnya berlangsung dan juga terkait dengan usul dua jawatan yang tidak dipertandingkan, iaitu yang sudah pasti tumpuannya adalah jawatan Presiden. Jadi isu ini menimbulkan persoalan berkenaan tentang ada satu site ataupun satu blok di UMNO yang sudah mula mempertikaikan. Malah ada yang menyatakan mengapa perlu diberikan tindakan disiplin sedangkan hanya untuk melihat dokumen ataupun surat daripada ROS itu. Jadi apakah benar dakwaan pada ketika ini UMNO sedang diambang pecah belah? Terima kasih saudara Ismail atas soalan yang saya fikir awal-awal lagi kita dah membuka perbicaraan kita pada malam ini dengan soalan cepu emas. Soalnya sekarang ini bukan soal surat, bukan soal sama ada UMNO dalam keadaan yang berpecah dan sebagainya. Yang sebenarnya kita tahu bahawasanya kalau tengok dapatan yang dikeluarkan oleh yang Ismail nyatakan sebenarnya tadi, yang dibuat oleh Sinar tadi, 80% menghendaki UMNO ini membuat perubahan secara total. Bermakna dalam hal ini saya melihat ahli-ahli UMNO yang ada ini dalam keadaan di posisi mereka ready untuk membuat perubahan. Bukan bermakna perubahan itu harus dilihat dalam dua konteks. Perubahan bukan hanya bermakna perubahan dalam konteks yang negatif semata-mata. Perubahan juga harus dilihat dalam konteks yang positif. Redefine the meaning of change is very important. So dalam hal macam sekarang ini kita lihat kedudukan UMNO sekarang. Semua pihak, pemain parti sendiri dan juga bukan pemain parti yang berada di luar galeri parti, orang awam, pejabat awam, peniaga dan sebagainya, teknokrat, memang mau melihat UMNO itu melakukan perubahan. Sebab itu kita tengok finding data tadi adalah lebih kurang 80%. Menunjukkan bahawa mereka memerlukan perubahan dan mahukan UMNO itu berubah. Sebab itu kalau kita lihat dalam proses yang akan berlaku sekarang ini, dalam tempoh yang terdekat ini, Ismail, kita melihat proses pemilihan di peringkat cawangan bahagian akan berlaku dan akhirnya di peringkat pusat akan dibuat. Menunjukkan elemen perubahan sedang dilakukan oleh UMNO.
tengok bilangan calon yang bertanding bagi setiap bahagian yang berlaku, setiap cawangan yang ada wujud pertandingan itu kita dapat lihat. Okey. Kadang-kadang satu nak melantik ketua wanita bahagian pun sampai 3-4 orang bertanding. Tapi di jawatan yang bukan top 2, saban kali setiap pemilihan memang akan ada muka baru yang akan bertanding. Betul. Itu sudah menjadi norma ataupun kebiasaan. Cuma persoalannya fokusnya adalah 2 jawatan yang tertinggi itu. Okey, ini saya nak terangkan kepada semua. Barangkali kita kena harus lihat benda ini secara adil. Okey. Dan to be fair with orang yang memegang jawatan dalam parti. Okey, kita lihat begini. Ya. Parti UMNO ini berada dalam satu situasi yang saya boleh katakan krisis. Bila krisis, bila situasi dalam krisis ini, seorang pemimpin perlu membuat keputusan di luar daripada kotak. Membuat keputusan di luar daripada kebiasaan. Unusual decision. Kita tak boleh buat keputusan secara normal kerana ini situasi yang dalam keadaan krisis. Apa krisisnya, Ismail? Krisisnya ialah di mana parti UMNO ini mengalami keadaan prestasi yang agak tidak berapa cantik pada PRU ke-15. Prestasinya agak merudum. Bukan kerana... Sangat merudum atau agak? Sangat merudum, tapi bukan kerana satu faktor. Bukan kerana hanya leadership, tapi kerana banyak faktor lain yang menyebabkan prestasi itu merudum. Fine, itu situasinya. Maka, pemimpin kena buat keputusan yang di luar daripada kebiasaan. Dan apabila pimpinan membuat keputusan dan keputusan itu sebenarnya di-endorse oleh Perhimpunan Agong. Bukan seorang pemimpin, seorang dua yang buat keputusan, Presiden timbalan presiden tidak bertanding. Tidak. Tetapi ia di-endorse oleh perwakilan, di-endorse dalam Perhimpunan Agong. Bermakna konsensus secara keseluruhan. Satu. Yang kedua, bila berlaku keadaan begitu, kita harus faham. Dalam hal macam ini, kita melihat, barangkali saya melihat perwakilan yang telah hadir pada Perhimpunan Agong pada baru-baru ini, merasakan bahawasanya apabila berlaku kalau dibuat pemilihan kepada 2 pos ini, akan berlaku satu keadaan yang lebih teruk daripada sekarang. Sebab parti dalam keadaan shaky, dalam keadaan at stake, tak berapa stabil. Jadi perlu dibuat sesuatu, pastikan bahawasanya mereka dapat diglu sekejap dalam paling-paling tidak pun 2 konteks pemimpin teratas. Saya bagi satu contoh dekat Ismail. Parti UMNO ni kita tahu satu parti yang lama, bukan? Sudah hampir 77 tahun Parti UMNO ni berada semenjak pada 1946. Dalam tempoh itu, 4 kali pemilihan parti dibuat untuk memilih presiden. Hanya 4 kali. Dan keempat-empat ini memberi implikasi yang cukup ketara kepada keadaan UMNO. Iaitu berlaku perpecahan. Contoh, Tunku Abdul Rahman dilawan oleh Ahmad Fuad Hasan. Akhir tahun 1951. Akhirnya bila Datuk Ustaz Ahmad Fuad keluar, berkalah dengan Tunku Abdul Rahman, dia keluar menubuhkan Parti PAS. Begitu juga dengan seterusnya berlaku bila mana Tun Hussein dilawan oleh Sulaiman Palestin. Sulaiman keluar. Akhirnya berlaku gelojak dalam UMNO. Seterusnya berlaku pada zaman Tun Mahathir sendiri. Bila mana Tun Mahathir telah pun dilawan oleh Tengku Razali Hamzah. Akhirnya Tengku Razali keluar, membina satu parti baru, Semangat 46. Dan akhirnya yang terakhir berlaku bila mana pada tahun 2018 kita tahu Datuk Zahid dilawan oleh 3 orang yang lain. Dan akhirnya parti juga dalam keadaan yang tidak berapa stabil bila berlaku keadaan-keadaan begitu. The point is, barangkali dalam hal ini, hikmahnya, ikat dulu dua ini supaya yang lain dapat diurus dengan sempurna. Sebab itu saya lihat, bila saya memerhatikan di semua bahagian dan juga di cawangan, termasuk di MKT, pertandingannya cukup menarik. Dinamiknya di situ. Ini saya lihat demokrasi yang ada dalam UMNO. Dan kita kena lihat, parti ini, UMNO ini parti yang bersifat organizational based party. Bercakap tentang MKT, Datuk Zahid juga akan bertanding dan juga sudah pun mengumumkan bertanding. Itu kita akan sentuh nanti. Cuma saya nak lebih kepada bersifat bercerita tentang UMNO, sejarahnya dan juga kalau dalam proses pembatalan pendaftarannya itu. Dahulu UMNO yang dahulu pernah dibubarkan, dibentuk UMNO yang baru. Kini menjadi isunya berkenaan tentang pematuhan Seksyen 13(1)(C)
Akta Pertubuhan 1966 dan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam perihal ini menggunakan kuasa menteri untuk memberi pengecualian daripada pematuhan seksyen itu bagi pembatalan pendaftaran. Dalam aspek legaliti, apakah sebenarnya perkara ini boleh digunakan oleh Yang Berhormat Menteri untuk tidak menggunakan ataupun memberikan pengecualian kepada pematuhan seksyen 13 itu? Ya. Saya pun tidak, selain daripada laporan akhbar lah, Ya. saya pun tak begitu mengikuti mengapa pendaftar pertubuhan Ya. bertindak sedemikian. Seolah-olah UMNO akan diharamkan. Saya pun tak dengar keputusan itu. Jadi kalau tidak ada keputusan pendaftar untuk bertindak sedemikian, Okey. saya juga tidak memahami mengapa menteri harus membuat keputusan itu, mengecualikannya. Ya. Ya, jadi saya rasa begini sajalah ya. Kita dalam negara kita ni, kita banyak mengeluh, komplain, mempersoal itu dan ini semasa kita hilang kuasa. Okey. Jadi bila kita bagi kuasa dekat menteri ke, bagi kuasa dekat itu dan ini, yang terlalu luas, yang terlalu mungkin, ya, luas. Dan bila menteri menggunakan kuasa itu, kita komplain juga. Ya, jadi pada saya, sebab itulah saya selalu mengatakan bahawa di negara kita ni, kalau yang kena tuduh itu selalunya bekas Perdana Menteri, bekas timbalan, bekas menteri. Semasa mereka pegang jawatan itu tak pernah dituduh. Jadi inilah kepincangan dalam negara kita. Sekadar sepatutnya kalau kita ada satu sistem yang lebih baik, sistem penyiasatan, pendakwaan lebih baik, selesa, maka kalau salah itu salah lah. Tak payahlah tunggu dia berhenti baru nak tahu. Itu penggunaan undang-undang pada saya lah. Seperti jugalah dalam Akta Pertubuhan. Kuasa menteri luas. Dia peruntukan Seksyen 13 ke, Seksyen 70 ke, Seksyen 18C ke, memberi kuasa kepada pertubuhan, memberi kuasa. Pada saya agak luas. Tapi kita dah bagi kuasa itu. Jadi bila kita semasa dalam kabinet hari itu, kita tak komplain. Bila kita tak dapat bertanding ke, kita tak puas hati, baru kita komplain. Okey. Jadi pada saya, perspektif yang lebih menguntungkan kita ialah kita review semua lah ini. Ya. Tapi Datuk, kecenderungannya kita melihat penggunaan Seksyen 70 Akta itu untuk menggunakan kuasa budi bicara menteri, mengecualikan sebuah pertubuhan daripada mana-mana peruntukan di bawahnya itu seolah-olah dilihat sebagai political mileage ataupun untuk kepentingan politik, menyelamatkan UMNO, pada waktu yang sama menyelamatkan Pakatan Harapan, kerana UMNO juga merupakan satu elemen komponen di bawah. Itu bolehlah kita buat andaian, tapi maksud saya tadi, bila kuasa itu kita beri kepada menteri, dan kita tak pernah merungut pasal itu, kuasa yang luas itu. Kita selesa beri kuasa kepada menteri untuk bertindak atas budi bicara beliau. Jadi bila kita beri kuasa dia seluas itu, digunakan, kita kena terimalah keputusan dia. Adalah sebab dia tu. Kerana kita dalam akta memberi kuasa kepada dia. Sebab tu saya kata, kalau kita nak kaji, kita kaji seluruh lah. Ya? Tapi bila kita yang menjadi tak puas hati dengan keputusan dia, baru kita komplain, itu tak, it's not fair also lah. Ya? It's not fair. Biar kita kena hormat keputusan dia. Jadi kalau kita jangan komplain, kita jangan merungut semata-mata bila kita tak puas hati. Bila kita puas hati dengan keputusan menteri, kita kata, that's okay. Tak boleh lah. Cuma Datuk, saya nak menyentuh berkenaan tentang komposisi pembentukan kerajaan perpaduan ini. Kerana selepas Akta Lompat Parti, ia adalah bersifat kepada penggabungan yang berbentuk en bloc. Maknanya dia merupakan parti yang bergabung dengan parti yang lain untuk membentuk suatu gabungan. Maka tidak boleh ada individu yang membuat gabungan dan sebagainya. Dan itu akan menyebabkan keahliannya sebagai ahli parti akan automatik terbatal. Jadi perihal berkenaan perkara survivability UMNO yang perlu diselamatkan menjadi suatu bebanan kepada kerajaan PH. Apa mungkin pandangan itu? Saya rasa kekuatan UMNO yang boleh menyelamatkan PH. Pada saya lah. Mungkin orang melihat UMNO jadi beban. Pada saya, it can work both ways. Kalau dasar yang digubal oleh PH yang menjadi kerajaan,
sekurang-kurangnya kerajaan yang 2/3 daripada total kabinet. Ya? Kadang-kadang keputusan PH pun boleh merugikan UMNO juga. Jadi kita kena ambil pendirian bahawa apa-apa yang boleh memberi kestabilan politik dan keuntungan kepada masyarakat, kita kerjasamalah. Kita tidak dapat melihatnya sebagai satu beban. Kalau kita melihatnya sebagai beban, saya pun boleh ungkit benda lain yang diorang buat yang beban. Tapi sikap positif lebih kita perlukan, sikap sabar perlu, sikap kita tengok dulu keadaan bagaimana negara boleh menjadi lebih baik dengan pakatan ini. Pada saya itu lebih mustahak daripada nak cari sebab, nak cari salah atau nak cari kelemahan. This is not the time. Dato' Lokman, selepas PRU 15, ia merupakan prestasi terburuk UMNO dengan hanya lebih kurang 31 kursi sebegitu ya. Jadi ini ramai yang menyalahkan pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi kerana menyatakan Yang Amat Berhormat Presiden perlu untuk menanggung kekalahan itu dan sama ada meletakkan jawatan ataupun membenarkan ataupun memberikan ruang untuk jawatan Presiden itu dipertandingkan. Jadi sudah tiba masanya kita memerlukan muka baru untuk jawatan Presiden, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia, salam perpaduan. Pertama sekali saya tak bersetuju dengan pandangan tersebutlah. Kerana kita masuk dalam pilihan raya sebagai satu pasukan. Kita menang, semua orang claim ini kemenangan bersama. Tetapi bila kita kalah, kita lihat tahun 2018 sendiri pun ada finger pointing ataupun yang menunding jari terhadap Datuk Seri Najib, meletakkan kesalahan itu kepada Datuk Seri Najib seorang. Untuk Datuk Seri Najib mengambil tanggungjawab, meletakkan jawatan, ada asas. Kerana pertamanya, beliau adalah Perdana Menteri, beliau menentukan tarikh pilihan raya, beliau merupakan ketua kerajaan, segala apa yang berlaku, baik buruk kerajaan itu, maka ianya akan menjejaskan prestasi Barisan Nasional dalam sesebuah pilihan raya. Tetapi dalam isu tahun 2022, kita lihat Perdana Menteri bukan Datuk Seri Zahid. Perdana Menteri ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Yang membentangkan belanjawan yang dianggap sebagai manifesto kepada Barisan Nasional bukan juga Datuk Seri Zahid. Ianya dibawa oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Poster boy juga ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi malah ketika itu Presiden UMNO mendesak daripada tarikh kemenangan kita di Melaka, di Johor, kita menang besar dan kita ada feel good factor, kita ada semua sekali mood yang baik untuk memenangi pilihan raya umum yang ke-15. Tetapi daripada bulan 3 tahun 2022 sehinggalah bulan 10 barulah mereka membubarkan parlimen. Jadi saya tak bersetuju kalau kita letakkan beban kesalahan kepada Presiden kerana Presiden tidak ada dalam sebahagian kerajaan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan ini, kena ingat, kerajaan ini masih 114 orang yang mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri adalah 114 orang yang mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan ada perjanjian antara Ismail Sabri dan juga Muhyiddin Yassin yang mengatakan dari segi pertukaran menteri-menteri kabinet tidak boleh dibuat. Maknanya dia mengekalkan kerajaan gagal lama. Kerajaan yang telah membuat hari ini rakyat masih lagi merintih untuk mendapatkan KWSP akibat daripada lockdown yang berlaku sepanjang tempoh pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kekalahan UMNO pada PRU 15 itu tidak boleh bagi saya ianya ialah kesalahan bersama. Namun kita di dalam parti merasa terkesan amat kerana usaha kita untuk mendesak Perdana Menteri membubarkan parlimen seberapa segera yang mungkin. Bila kita ada feel good factor selepas kemenangan di Johor itu langsung tidak diindah. Ataupun mungkin malah ada bisikan-bisikan daripada menteri-menteri keliling dia cuba untuk memastikan bahawa ianya didrag sehingga bulan 5 tahun ni. Tahun 2023. Cuba bayangkan. Bila kita paksa, malah saya tidak terkejut kalau ada ugutan supaya beliau membubarkan parlimen segera. Kalau kita tak paksa, buat tahun ni bulan 5, apa akan jadi? Kalau buat bulan 10, bulan 11 pun kita dah tinggal 26 kursi kerana kita bagi masa untuk musuh kita bersiap sedia. Kita bagi masa untuk lebih banyak fitnah-fitnah dilontarkan ke atas kepimpinan Barisan Nasional. Dan kita lihat bagaimana
untuk memastikan bahawa BN tidak boleh memerintah secara bersendirian. Ada dalang-dalang daripada dalam parti sendiri membantu pihak musuh untuk melemahkan parti, termasuklah dengan polisi-polisi kerajaan sebelum ni. Boleh dinamakan dalang? Saya boleh katakan antara dalang-dalang yang kita boleh lihat dengan jelas, antaranya Datuk Seri Syamsuddin Husin. Antaranya YB Khairi Jamaluddin. Tidak pernah berlaku dalam sejarah seorang calon pilihan raya menyerang partinya sendiri ketika 5 hari terakhir sebelum pilihan raya. Dan ini yang paling memberi kesan. Tidak boleh bersuara langsung, Datuk? Bukan tak boleh bersuara, tetapi kita kena bijaksana. We never attack our own party. Kita tak pernah cakap parti kita sesat, parti kita sedang sakit. Semata-mata untuk memenangi pilihan raya di kawasan kita, tetapi kita membunuh calon-calon Barisan Nasional di kawasan-kawasan lain. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah. Tidak pernah berlaku dalam sejarah mana-mana calon Barisan Nasional menghentam parti sendiri. Tapi mungkin dia ada platform untuk menentang sebab parti. Kebenaran itu pahit perlu dinyatakan oleh mereka. Apa yang pahitnya? Cuba beritahu. Apa yang YB Khairi Jamaluddin tidak ada peluang bersuara. Saya juga pernah bersuara. Bila mana parti cuba untuk bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Saya juga dipecat. Tetapi Alhamdulillah hari ini parti sudah menyedari bahawa kita bukan setakat tak boleh kerjasama dengan Mahathir, tidak boleh bekerjasama dengan bodyguard Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita tidak boleh bekerjasama dengan parti PPBM yang ditubuhkan dengan niat untuk membenamkan UMNO. Dan hari ini Alhamdulillah parti back to the right track. Tetapi kena ingat, hari ini yang berlaku, yang kita tengok macam sekarang ni. Kita lihat Menteri Dalam Negeri kata, kita berikan pengecualian khas untuk membolehkan apa yang diputuskan oleh perwakilan UMNO. Kena tahu bahawa hari ini yang tak boleh menerima hakikat bahawa perwakilan UMNO lebih 90% telah memutuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO bahawa mereka mahukan jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Apa sebab mereka mengambil langkah begini? Saya secara peribadi, saya mahu pertandingan diadakan. Tetapi saya juga kena akur. Ada 140 UMNO bahagian yang mahukan ianya tidak dipertandingkan. Dan bila ada pandangan yang bercanggah, maka ianya dimasukkan di dalam ucapan dasar Presiden sebagai usul. Dan ianya dibahaskan. 2 hari ianya dibahaskan dan last kali dia mengundi. Dan kita lihat orang yang lantang hari ini pun, Datuk Seri Ismail Sabri antara orang yang akhirnya bila tengok lebih 90% perwakilan bangun, dia akhirnya pun bangun. Dia pun menyokong. Cuma selepas dia menyokong, bila keluar, lain cerita dia. Kita lihat hari ini sebenarnya apa yang berlaku dalam negara ini ialah power struggle. Power struggle antara mereka yang nak bersama membentuk kerajaan bersama Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dengan power struggle di antara kumpulan yang mahu meneruskan kerjasama dalam kerajaan perpaduan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi, geng yang nak bersama dengan Perikatan Nasional yang telah menjalin dan membantu Perikatan Nasional memenangi banyak kerusi dengan sabotaj dalaman dan sebagainya. Mereka ni masih lagi belum boleh move on. Mereka masih lagi. Walaupun kita tengok perwakilan. Kalau saya akan rasa malu tau sebab mereka berkempen untuk pastikan perwakilan menyokong idea mereka supaya jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Tetapi kita lihat, walaupun ada macam-macam usaha menyogok dan sebagainya, perwakilan UMNO mengambil keputusan tidak mahukan pertandingan kerana mereka tahu hari ini yang desperate, yang takut untuk menjadi kluster mahkamah, yang takut akan berhadapan dengan petition mahkamah macam Tuan Guru Haji Hadi 6 hingga 23 bulan ni. Kes dia akan dibicarakan. Mungkin kerana sogokan yang diberikan kepada pengundi-pengundi di Marang, dia akan hilang kerusi. Orang-orang yang takut hilang kerusi, termasuk mereka yang mungkin berpotensi dalam parti UMNO sekali yang mungkin berpotensi menjadi kluster mahkamah. Mereka sudah pasti akan gunakan platform ini untuk pastikan bahawa jawatan Presiden itu dapat dirampas. Datuk, apa terjadi kepada individu yang digantung keahliannya, yang tidak bersetuju mungkin dengan pimpinan Datuk Seri Zahid? 30 orang ahli parlimen. Digantung bukan kerana tidak bersetuju dengan kepimpinan Datuk Seri Zahid. Ramai yang tak bersetuju. Malah Alwi Cik Mat antara orang yang bangun tidak bersetuju untuk Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Razali Ibrahim, mereka tidak dipecat. Bukan soal itu mereka dipecat. Jangan cuba
spin. Kita tengok setengah-setengah orang ni cuba spin. Kata macam Khairi Jamaluddin, begitu juga dengan Hishamuddin Tunusin. Mereka kononnya diambil tindakan kerana mereka tidak bersetuju dengan Presiden. Bukan. Bukan soal itu. Khairi Jamaluddin menyerang parti di dalam proses kempen. Digelar pengkhianat. Memang dia pengkhianat. Kita tak nafikan. Mana ada orang yang bertanding atas tiket Barisan Nasional menyerang parti dia sendiri ketika pilihan raya. Itu khianat lah. Sama juga, kalau nak katakan Hishamuddin pengkhianat, saya pun bersetuju. Sebab apa? Kerana walaupun sudah menandatangani aku janji, dia memberikan mandat kepada ketua parti. Sebagai ketua parti, dia boleh memilih kita nak bersama dengan parti mana. Ketua parti akan berunding dan membuat keputusan bagi pihak 30 ahli parlimen. Begitu juga, ketua parti boleh memilih siapa nak diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu sebab mereka nak mengambil alih parti ni, supaya bila mereka dapat ambil alih parti, mereka dapat pastikan jawatan pengurusi Barisan Nasional berada di pihak mereka, dan selaku pengurusi Barisan Nasional, daripada selepas pilihan raya umum ke-15 sehingga berlakunya pilihan raya umum ke-16, dia mempunyai kuasa pada bila-bila masa untuk menarik 30 ahli parlimen BN ini menyokong mana-mana pihak secara en bloc. Walaupun kita tahu hari ini ada lebih kurang 10 yang nak bersama Muhyiddin, 20 tak mau bersama Muhyiddin. Tak boleh. Tetapi kalau katalah, contohnya dalam pemilihan ini proses demokrasi masih berjalan. Tak betul mengatakan bahawa kedudukan Presiden dan Timbalan selamat. Tidak selamat. Kalau mereka berjaya, tim mereka meraih sokongan untuk menang semua naik Presiden, mereka memenangi lebih daripada 25 kerusi keseluruhan dalam MKT, lebih kurang 49 kerusi. Mereka bila-bila masa boleh expel ataupun boleh pecat Datuk Zahid, boleh pecat Timbalan. Dan mereka boleh menjadi pemangku Presiden dan akan menjadi pengurusi Barisan Nasional yang mempunyai kuasa untuk membawa secara en bloc sokongan BN kepada sesiapa. Datuk sendiri secara peribadi dahulu pernah dikenakan tindakan dan reinstate balik kepada MKT dan juga di Sri Gading. Jadi persoalan ini berkenaan tentang perkara itu seringkali berlaku dalam UMNO. Awak dikenakan tindakan dan kemudian reinstate balik. Itu seringkali berlaku dalam UMNO dan juga mungkin parti politik yang lain. Jadi perjalanan politik ini sebenarnya mungkin banyak bergantung kepada pimpinan Presiden ataupun kepada blok dalam parti itu sendiri. Yang mana menyokong yang mana dan yang mana yang tidak menyokong Presiden. Bagi saya, yang paling penting dalam perjuangan ni, kita perjuangkan benda yang kita yakin betul. Kalau kita perjuangkan benda yang kita yakin betul, mungkin peringkat awal, contohnya lah, kepimpinan Datuk Zahid, kepimpinan Timbalan Presiden dan MKT ketika itu, pada tahun 2022, sekitar bulan Februari, mereka husnuzon terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya memang tak percaya mereka husnuzon terhadap Tun Dr. Mahathir. Saya memang tak percaya. Saya dah lawan Tun Dr. Mahathir semenjak umur saya 25 tahun. Saya dah kena SA. Bawa pimpinan Tun Dr. Mahathir. Saya cukup kenal Tun Dr. Mahathir. Mungkin kawan-kawan merasakan, iyalah kita bersangka baik. Tetapi Alhamdulillah, akhirnya parti sedar. Kita bagi peluang, kita maafkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi apa dia buat? Walaupun dia hanya ada 32 kursi, 16 curi daripada kita, 9 curi daripada PKR, kita masih bagi dia jawatan Perdana Menteri, dia tikam kita balik. Dia bully kita. Duit UMNO dibekukan. Walaupun mahkamah 3 kali memutuskan suruh rilis. Macam-macam. Mereka merayu-merayu, menyukarkan kehidupan kita. Perdana Menteri kita, bekas Perdana Menteri kita, bekas Presiden UMNO dan Presiden UMNO cuba dipenjarakan. Ketika dua manusia inilah insan yang menyebabkan dia cukup bilangan untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. So orang ni kita dah bagi peluang menjadi Perdana Menteri dan dia nak bunuh dan tanam kita. Takkan kita nak bagi peluang lagi sekali. Tapi selepas Tan Sri Muhyiddin meletak jawatan, Perdana Menteri dipimpin oleh UMNO, Barisan Nasional. Jadi itu ada ruang mungkin untuk memperbaiki balik. Itu pun kita kena faham. Kita kena faham Presiden UMNO merupakan ahli parlimen. Tidak ada masalah untuk Tan Sri Muhyiddin memberikan sokongan kepada Presiden UMNO menjadi Perdana Menteri. Tetapi kenapa dia memilih Ismail Sabri? Mungkin pada terpalit dengan dakwaan kes mahkamah. Saya jelaskan. Dia memilih Ismail Sabri kerana dia yakin Ismail Sabri boleh menjaga kepentingan dia. Ismail Sabri boleh menjaga rahsia-rahsia dia. Dan dia boleh kekal untuk tidak menjadi kluster mahkamah. Itu je sebab dia. Ini keyakinan saya. Ini pandangan saya berdasarkan maklumat yang saya ada. Baik. Terima kasih Datuk untuk pandangan tersebut. Datuk Zahid, apa yang menyebabkan kembali bertanding untuk MKT?
Yalah, saya pun macam Lokman juga lah, tapi sebab mungkin lain lah. Saya pun dipecat juga. Jadi dalam UMNO ni, kalau orang lantang bersuara ni kadang-kadang dia pecat lah. Okay. Tapi pada saya itu tidak sepatutnya menjadi satu perkara yang kita dendam ataupun kita beza pendapat. You know? Saya 10 tahun, 12 tahun dulu saya kata kita patut buat gini-gini, orang tak setuju. Dia kata saya ni terlalu liberal, terlalu itu dan ini. You know? Mungkin parti masa itu tidak terfikir sesuai untuk melakukan semua ini. Tapi sekarang ni saya pun dah agak berumur, saya rasa lebihlah bila saya tengok. Saya masuk UMNO dulu pun masa UMNO tenat. Kita kalah di Kelantan 39-0. Saya tak sangka PAS begitu kuat. Jadi bila tengok tu saya rasa bolehlah aktif. Masa itulah saya mulai aktif. Ya. Okay. Dan sekarang ni pun bila saya tengok UMNO ada 26 kursi. Saya takut tinggal 6 lah. Jadi saya jumpa Presiden Datuk Zahid Hamid, saya kata saya hasrat nak kembali kalau boleh diterima. Dan nasib baiklah Datuk Zahid kata kita perlu kepada pandangan yang mungkin lantang sedikit untuk membuat perubahan ini. Jadi saya terima kasih kepada beliau. Jadi saya menawarkan diri. Dengan pertolongan Lokman Adam mungkin saya menang. Saya pun tak tahulah. Tapi kerana kenalan saya dah tua-tua semua dah. Ya. Mengapa di saat UMNO sedang terumbang-ambing? Sebab saya, dalam hati saya, ni parti Melayu yang boleh membela orang Melayu dan negara ini adalah UMNO. Saya telah melalui semua liku-liku semua tu. Saya dah masuk parti tu, parti ni, parti tu, parti ni. Saya dah memahami semuanya. Dan saya merasakan hanya parti Melayu yang progresif, yang mempunyai pendekatan yang agak moderate. Ya. Yang boleh menerima kaum-kaum lain, yang boleh bekerjasama. Inilah harapan Tunku masa dia tubuhkan dulu. Jadi saya rasa UMNO lah parti yang moderate. Banyak yang benda yang saya tak setuju, sudah tentunya. Tetapi akhirnya saya dapati UMNO lah parti yang boleh kita bina bersama. Untuk membina masyarakat orang Melayu khususnya. Ekonomi orang Melayu. Saya lihat parti-parti lain itu cakap emosi. Ya. Parti Melayu Islam kita bergabung. Tapi nak buat apa? Itu mungkin tujuan asal penubuhan UMNO dulu, Datuk, untuk membantu Melayu, objektifnya menolong orang Melayu. Tetapi ada yang beranggapan kini objektif itu sudah tersasar. Ia dipacu oleh mungkin tangan-tangan yang sebab tidak betul itu, mungkin kita pada awal dulu kita buat kesilapan di sini. Dasar ekonomi baru ke? Mungkin kita silap kita nak buat 20 billionaires. Ingatlah suatu masa. Kita nak industri besar, sedangkan negara kita belum sampai tahap itu. Banyak dasar-dasar yang dibuat tanpa perkiraan yang mendalam. Tetapi pada saya, UMNO lah parti yang boleh menukar formula pembangunan ini, pelajaran dan sebagainya. Jadi sebab itu saya rasa, kalau Melayu ni tidak kuat, ekonominya, sebab itu saya selalu mengatakan, kita orang Melayu, kita suka cakap banyak isu. Budaya lah, isu moral lah, isu pengaruh luar, isu akidah tercabar, isu ini dan ini. Sedangkan yang menghantui kita ialah ekonomi. Kan orang Melayu kita tak cukup modal lah kita jadi pincang sampai sekarang. Sebab itulah ASB unit dalam pelaburan kita hanya 70% of the investment dalam ASB dimiliki oleh 5% of the top Malays. Because orang Melayu kita belum sampai kepada tahap mempunyai modal yang cukup. Jadi saya ingin melihat UMNO melakukan sesuatu yang radikal, transformasi yang saya sebut tadi. Dalam hal ekonomi. Saya mahu MARA lebih aktif. Saya mahu Bank Bumi Putra macam dulu. Mengapa kita hentikan Bank Bumi Putra semata-mata kerana ada keciciran di situ di sini? Itu soal pengurusan. Tetapi saluran modal untuk orang Melayu, peniaga Melayu, mesti diteruskan. Apa nak ikut bank negara, apa nak ikut standard commercial bank. Ya? Jadi banyak benda yang kita lakukan. Dan hanya UMNO yang boleh memikirkan perkara ini. Parti lain itu cakap Islam Melayu. Tapi dia tak boleh buat apa. Datuk, selama lebih berdekad penubuhan UMNO, ada yang menyatakan sebenarnya duit simpanan UMNO mencecah berbilion. Ya, dan ramai yang menyatakan mengapa tidak digunakan untuk membantu orang Melayu, mengapa hanya cash out itu diberikan sewaktu pilihan raya dan tidak
sewaktu bukan musim pilihan raya? Saya tak tahulah siapa yang simpan bilion itu, saya pun tak tahu. Saya tak pernah jadi pegawai tinggi UMNO. Saya tak tahu. Mungkin dipegang oleh pemimpin-pemimpin tertentu dalam UMNO satu masa dulu, mungkin. Tetapi itu soal yang kita tidak ketahui secara ilmiah, secara faktual. Tetapi hakikatnya, kita orang Melayu, orang Islam di Malaysia mesti memilih parti yang ada perancangan, yang ada planning. Apa yang kita megah sangat antara tahun 2020 dan 2022. Mahyudin Yassin Melayu, Hadi Awang Melayu, sekumpulan UMNO pun dalam tu, Melayu. Masa itulah RM5,000, RM5 bilion kita habiskan untuk beli vaksin tanpa kelulusan parlimen. Masa itulah kita ada yang baru-baru kes wajana rasuah. Jana Wibawa. Wajana Wibawa. Masa itulah macam-macam benda berlaku. Masa itulah parlimen ditutup. Jadi kita megah kumpulan Melayu memerintah tanpa bangsa lain. Dan ini berlaku di depan mata kita. Jadi pada saya, kita perlu terimalah kalau sekarang ini kita ada peluang. Sebab itu saya menyokong kerjasama dengan PKR ke, DAP ke, dengan siapa yang boleh membantu kita. Asalkan matlamat dia untuk selagi teras pemerintahan itu kita pimpin, orang Melayu ada. Apa salahnya kita ambil kebolehan dan kepandaian orang lain? Tak kira bangsa. Kita mau pemerintahan lebih baik. Dan kalau Anwar Ibrahim boleh janjikan kepada kita perkara sedemikian, maka kita teruskanlah dengan formula ini. Baru berapa bulan? 3 bulan, baru 3 bulan. Give us time. Kita akan pastikan kejayaan. Cuma kalau Datuk memang melihat kepada isu kepimpinan Melayu ini dan juga bagaimana kepimpinan Melayu itu menggerakkan masyarakat Melayu dan masyarakat sekelilingnya, bukan hanya perlu bertumpu pada UMNO, kerana PKR pun boleh menggerakkan kepimpinan Melayu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun boleh menggerakkan kepimpinan Melayu. Jadi tidakkah kalau kita hanya bercerita tentang fokus kepada UMNO, dia bersifat seolah-olah hanya fokus UMNO? Ialah orang PKR bolehlah. Tapi hakikatnya orang Melayu sokong PKR ni tak ramai sangat. Hakikatnya Melayu yang sokong UMNO lebih ramai. Jadi base kita lebih luas. Cuma ada yang lembab, ada yang marah, ada yang merajuk. Dan UMNO sendiri harus mengkaji perkara ini sebab inilah pemilihan ini penting. Pemilihan ini penting supaya mungkin kita dapat perbaiki prestasi UMNO sendiri. Mungkin UMNO dapat criticize, self-criticism, memikirkan kelemahan kita sendiri. Mungkin bahagian kita harus menilai apakah kelemahan yang kita kalah. Bolehkah kita melihat agensi-agensi yang dipimpin oleh orang-orang UMNO pada suatu masa dulu. Kegagalan agensi itu, kita nak salahkan siapa? Ini masanya kita persoalkan. Tetapi kita boleh mempersoalkannya bila kita ada kuasa. Tapi kalau semuanya pro-presiden dalam UMNO, Datuk, siapa yang akan jadi check and balance nanti? Siapa? Kalau semuanya pro-presiden dalam siapa pro-presiden? Saya bukan pro-presiden. Kita pun nak kena pecah dengan presiden. Saya dah beritahu. Dan kita nak tambah sikit. Kita lihat pilihan raya di Melaka contohnya. Ada di antara yang dicalonkan adalah orang yang lantang menentang presiden. Khairira Abu Zahar, calon ketua puteri. Dia lantang menentang presiden. Dia lebih mirip pada H2O. Kita lihat Dr. Akmal pun sebelum ni lantang mengkritik presiden. Mereka berdua dicalonkan dalam pilihan raya. Maknanya presiden sendiri pun tidak ada rasa nak berdendam. Dia fikir tentang siapa yang winnable candidate, ada ciri-ciri winnable, acceptable, likeable, kan? Dia tetap calonkan. Di Johor, benda yang sama berlaku. Di pilihan raya negeri pusat, kita lihat banyak calon-calon yang pro kepada YB Khairi Jamaluddin. Begitu juga dengan Isyamuddin Tun Nusin. Mereka berpeluang menjadi calon pilihan raya. Walaupun banyak tapisan dilakukan, tapi kita lihat lepas pilihan raya, masih ada 10 orang yang khianat kepada parti dan memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin. Selepas dipengaruhi oleh Isyamuddin Tun Nusin. So, kalau kita lihatlah, tak benar bahawa Datuk Seri Zahid ini mengamalkan kuku besi ataupun pemerintahan secara diktator. Bagi saya, kalau saya lah, saya akan bertindak lebih tegas. Bila mana kita minta supaya ditarik sokongan, MP-MP kita tarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin. Sepatutnya pada ketika itu, 35 orang ahli parlimen kita tarik. Tetapi malangnya, pada ketika itu,
Hanya beberapa je yang bersetuju untuk tarik. Cuma Tapi tidak ada sebarang tindakan. Datuk, isunya bukan mungkin pemerintahan kuku besi, autokrasi pemerintah oleh Datuk Seri Zahid ataupun tidak, tetapi mengapa perjawatan presiden itu masih diselamatkan untuk Datuk Seri Zahid? Ini okey. Saya nak tambah sikit lah. Ya. Kita rasa saya perlu perkara yang tak bertanding 1 dan 2 ni selalunya memanglah luar biasa. Ya? Sepatutnya, lazimnya semua bertanding lah. Sepatut. Tetapi kita bukan ada dalam keadaan lazim. Kita dalam keadaan tenat. Seperti yang disebutkan oleh Datuk Lokman. Kita kalah tu satu hal. Tetapi kita kalah sebab musuh dalaman. Itu hakikat dia. Saya walaupun ahli biasa, saya rasa benda ni. Saya melihat tindakan-tindakan pemimpin-pemimpin yang terang-terang menyerang presiden, yang menyerang keputusan majlis tertinggi. Perjanjian sulit diadakan antara mereka. Itu pun sudah cukup untuk dipecat, tapi tak pecat pun. Dia masih dibenarkan bertanding. Masih dibenarkan bertanding. Jadi saya rasa saya Abidin ni pada saya terlalu lembut. Pada saya lah. Kalau saya pecat. Seperti juga tadi. Orang yang menyeleweng, yang mengkhianati kita tak boleh diampun. Nasib baik Datuk tak jadi presiden. Nasib baik. Saya tambah sikit. Mungkin ramai tak perasan antara benda yang saya rasa logik untuk 140 orang ketua bahagian ni risau kalau pertandingan diteruskan. Ialah politik wang dalam parti. Kita dah alhamdulillah UMNO ni semenjak kita kalah ni, kita duit pun dah tak ada apa semua. Kita dapat bersihkan image tu sedikit demi sedikit untuk bersihkan parti kita daripada image politik wang. Malangnya kita tahu dalam pilihan raya lepas sendiri pun musuh kita yang menjadi rancak sebagai penyogok wang secara berskala besar. Dengan kekuatan keuangan yang mereka ada. Dengan hari ini pendedahan demi pendedahan, bagaimana seorang demi seorang pemimpin-pemimpin yang rapat dengan pemimpin Perikatan Nasional dihadapkan ke muka pengadilan. Dengan dana yang mereka gunakan untuk menyogok perwakilan pengundi pada pilihan raya akan datang. Hari ini sekiranya berjaya ditumbangkan Presiden UMNO, maka kita boleh tumbangkan kerajaan. Maka apa yang kita takut ialah duit yang begitu banyak. Kalau mereka boleh sogok pengundi, apatah lagi lebih kurang 160,000 orang perwakilan. Ini yang paling bahaya. Dan UMNO akan jadi lebih dahsyat, lebih buruk. Dan akan menjadi lebih hina di pandangan mata masyarakat. Sekiranya budaya politik wang ini akan tular seperti mana kita lihat sepanjang tempoh pilihan raya yang lepas. Wallahi saya undi PAS. Lepas tu hulur duit. Kemudian mengedarkan duit di pejabat adun. Sampai viral, secara terang-terangan. Cuba bayangkan kalau kita benarkan jawatan presiden dan timbalan dipertandingkan. Duit yang digunakan, yang diperolehi oleh Perikatan Nasional digunakan untuk support calon-calon yang ditaja oleh Perikatan Nasional dalam parti kita. What will happen to the image of this party? Lagi teruk. Ni ada pertandingan. This is another 3 years. 3 tahun lagi saya percaya boleh bertanding semua lah. Di sebalik walau apa pun mungkin persepsi, tuduhan ataupun situasi sama ada yang berlaku di pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang, kita akan lebih bersifat objektif Datuk Mas Rizal untuk bercerita tentang untuk pemilihan UMNO ini dan juga isu yang terpalit berkenaan tentang pemilihan perjawatan tertinggi, ROS dan sebagainya ini, dan juga untuk pilihan raya negeri pada bulan 6 nanti. Mungkin ini masih yang terbaik untuk UMNO mengembalikan potensinya dan juga performancenya kerana berada di bawah lembayung kerajaan perpaduan. Kekuatan itu juga adalah satu kekuatan memberi kelebihan kepada kedua-dua pihak. Jadi apakah dengan isu-isu pemilihan UMNO ini akan serba sedikit memberikan kesan kepada pihak lain nanti? Okey, terima kasih Ismail. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya sentuh sedikit tentang jawatan presiden dan timbalan presiden. It is very important to understand, everyone to understand. Soalan yang saya rasa cukup untuk kita lontarkan kepada semua. Apakah Datuk Seri Presiden tidak yakin dirinya boleh menang kalau bertanding? Dengan kedudukan dia sekarang sebagai timbalan Perdana Menteri, dengan kedudukan dia sekarang sebagai orang yang dikatakan orang yang nombor 1 wahid dalam parti. Tidak mungkin, isn't it? Tidak mungkin. By right tidak akan mungkin. Bermakna apa keputusan yang dibuat ini oleh parti, bukan oleh Datuk Zahid sendiri seorang.
tapi oleh perwakilan yang Datuk Lokman Adam kata sebentar tadi. 140 ketua bahagian dan juga masa suatu pimpinan Agung UMNO tu adalah merupakan satu langkah taktikal. Taktikalnya untuk apa? Yang saya katakan 4 peristiwa yang berlaku dalam sejarah UMNO tadi. Berlaku perpecahan yang besar kalau dilakukan pertandingan. Maka ini keputusan taktikal. Keputusan taktikal ini keputusan yang normal dalam parti. Mana-mana parti politik akan membuat keputusan berdasarkan pada taktikal. Bukan hanya berdasarkan kepada lateral thinking. No. Orang luar membaca dalam pemikiran biasa tidak boleh. Pemikiran orang luar harus membaca dalam laras politik. Baru kita boleh faham. Cuma Datuk, saya nak menyentuh. YBKJ ada menyatakan kalau beliau dipilih jadi presiden dan dibenarkan untuk menyertai pertandingan presiden, beliau akan membawa perubahan kepada UMNO. Sekarang ini kita bercakap soal perubahan, Ismail. Apakah Datuk Seri Zahid tidak membawa perubahan? Apabila Datuk Seri Zahid mengatakan bahawasanya keputusan parti tidak membenarkan pertandingan di dua jawatan teratas, tapi membenarkan seluruh jawatan lain dipertandingkan, bermakna Datuk Zahid juga menginginkan perubahan. Itu yang dikatakan oleh nak kait apa Ismail katakan semua tadi. Iaitu bagaimanakah perubahan yang akan berlaku akan menentukan kejayaan dalam PRN nanti. Sebab itu saya katakan, parti UMNO ni dia tak macam parti lain. Betul yang Datuk Zahid katakan semua tadi, kita ni dah lama dalam politik. Parti ini parti organisational based parti. Dia bermula daripada cawangan. Hidupnya, organnya di bahagian. Selnya di cawangan. Pemimpin atas ni, MKT ke semua, Datuk Lokman, Datuk Zahid bertanding semua ni, hanya adalah ikon. Ikon pimpinan politik parti yang berada di puncak atas. Tapi yang menentukan ini pada bawah. Cawangan dan juga bahagian. Bermakna apabila berlaku pemilihan pada tempoh yang sedang berlaku sekarang ni pada 11 bulan, 18 bulan nanti, maka kita akan lihat dinamik. Kekuatan ini akan menentukan kekuatan UMNO dan menentukan kejayaan kerajaan perpaduan yang di bawah lembayung yang ada sekarang. Ya, Datuk, mungkin di pihak luar ataupun pemerhati daripada parti luar ataupun daripada luar UMNO melihat populariti UMNO semakin merudum, populariti Datuk Seri Zahid Hamidi semakin merudum. Tetapi itu tidak terjadi apabila usul untuk tidak mempertandingkan pejawatan presiden itu menggambarkan akar umbi masih lagi menyokong Datuk Seri Zahid. Kepimpinan Datuk Seri Zahid sendiri. Sebab kita begini, kita melihat dalam hal macam ini senang ceritanya Ismail dan juga semua yang ada di luar. Kita kena faham bahawasanya situasi mengurus parti dalam situasi yang ada sekarang ini, dalam keadaan 26 saja ahli parlimen UMNO yang menang, bukan mudah. Kita berada dalam volatility. Kita berada dalam keadaan uncertainty ni, complexity dan juga ambiguity. 4 elemen ini membentuk satu keadaan di mana presiden ataupun kepimpinan parti perlu membuat satu keputusan yang luar biasa, yang luar daripada beyond than usual, unusual decision, political decision. Dan ini tak boleh semua kita faham dengan mudah. Sebab ada percatur corak yang dikatakan oleh Datuk Lokman Adam tadi, Datuk Zahid kata tadi, elemen-elemen lain yang ada yang terpaksa membentuk keadaan ini. Apa pun saya katakan, saya cukup tertarik dalam pemilihan kali ini. Pemilihan kali ini, dinamismenya akan membentuk kekuatan parti. Dan tidak pernah dihalang. Kalau kita katakan, Datuk Lokman katakan tadi, contohnya ada camp A, camp B dan sebagainya dalam parti yang berlaku. Kalau Datuk Seri Zahid nak menghalang, sebab dia sudah pegang jawatan sebagai presiden sekarang. Dia boleh mengarahkan atau membuat satu polisi. Hidden polisi sekalipun, tak payah bertanding sekat itu ini boleh. But no, he open it to everyone. If you want to contest, you can contest. Even though, but you must fulfill the requirement lah. Setentu menjadi ahli cawangan dan sebagainya. Cakap-cakap berkenaan ada camp WTC Putrajaya ni, apakah benar? Itu saya tak pastilah. Camp ini, kalau kita dalam politik ni Ismail, semua orang bagi chop. Ini bagi chop orang itu, bagi chop orang ini. That's normal. Tapi nampak lebih jelas kelihatan baru-baru dan semakin jelas kelihatan camp itu. Dan itu realiti yang kita... Orang boleh nafikan. Presiden kata kita nak satu tim saja dalam UMNO. Itu adalah harapan beliau. Satu kapal. Tetapi kita kena terima hakikat, memang dalam parti kita, ada camp yang nak kerjasama dengan Bersatu, ada camp yang nak bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Ini realiti. Cuma satu, saya nak tegaskan yang tadi. Ramai orang ingat ini usul daripada parti. Tidak. Usul jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, tidak pernah dibawa oleh presiden ataupun timbalan presiden, tak pernah dibawa dalam mesyuarat MT, tidak pernah dibawa dalam mesyuarat Biro Politik Parti, pengurusan parti, tak pernah. Cuma ianya dilontarkan oleh
salah seorang daripada juru cakap daripada Negeri Sembilan. Ini pertama. Kalau misalnya YB Khairi Jamaluddin nak buat perubahan, saya paling takut dengan perubahan dia. Sebab sebelum dia nak melakukan perubahan ni, dia dah tweet dah. Dia kata, kalau saya jadi presiden, orang pertama yang saya akan pecat ialah Lokman Adam. Kerana otaknya macam lobak, dia kata. Adakah ini perubahan yang nak dibawa oleh YB Khairi Jamaluddin? Isu peribadi ni tak selesai lagi dah. Tak selesai lagi. Lepas tu, kita tengok, beliau ada peluang untuk menjadi ketua pemuda UMNO. Dia menguasai apa yang dipanggil sebagai kata orang tu kempen TN50. Kerana Datuk Seri Najib menggambarkan inilah pemimpin akan datang. Tetapi kita lihat, tahun 2018, BN gagal mendapat undi orang muda. Kan? Dan kalau diukur perubahan yang nak dibawa melalui apa yang KJ bawa dalam pilihan raya yang baru lepas ni, itu akan mendatangkan kemusnahan pada parti. Kerana perubahan yang dibawa ialah perubahan yang tak pernah dibuat oleh orang lain yang memudaratkan parti. Apatahnya perubahan dia, dia berkempen mengatakan parti kita sakit, parti kita sesat. Datuk, dan ini tak pernah berlaku. Saya nak menyentuh, ramai yang bertanya dan juga mempertikaikan. Ada setengah individu bila di luar, di media cakapnya lain. Tetapi bila Perhimpunan Agung UMNO yang dijadikan satu lokasi untuk menterjemahkan suara, rasa tidak puas hati, bangkangan, perbahasan, ia tidak disuarakan. Dan kebanyakannya dia menyatakan mengapa tidak disuarakan apa yang disuarakan di media atau di luar dalam Perhimpunan Agung UMNO. Saya rasa dalam Perhimpunan Agung UMNO ramai juga yang menegur. Setiap kali Perhimpunan Agung UMNO pasti saja ada yang akan ditegur. Orang yang duduk di atas pentas tidak selamat ketika Perhimpunan Agung UMNO. Jadi tak tepatlah. Sama juga dengan tadi kenyataan mengatakan UMNO ada berbilion ringgit. Tak tepat. Kalau zaman Tun Dr. Mahathir, UMNO ada berbilion ringgit, saya percaya. Sebabnya yang setepatnya berapa nilainya, Datuk? Sebab bila Tun Dr. Mahathir bersara, jumlah duit yang diserahkan oleh Tun Dr. Mahathir kepada Datuk Seri Abdullah Badawi ialah sebanyak 1.2 bilion. Kalau banyak bilion tu hilang, saya lagi percaya. Itu pasti. Menarik bila bercakap tentang bagaimana signifikan UMNO dalam PRN yang akan berlaku ini. Pilihan raya kecil yang berlaku ini. Okey, dalam konteks sekarang ini, UMNO sudah berada dalam kerajaan bersama dengan payung Perikatan Pakatan Harapan. Okey. So jadi dalam keadaan sekarang ini, by hook by crook, kerajaan ini perlu menunjukkan satu performance kepada rakyat. Jadi keadaan UMNO sekarang ini, UMNO sedang membuat preparation untuk menjadi lebih baik daripada sebelum ini melalui pemilihan parti yang sedang akan berlangsung sekarang ini. Jadi bukan soal, signifikannya bukan soal hanya UMNO yang perlu menunjukkan perubahan ini. Tetapi apabila berlaku pilihan raya negeri nanti, bagaimana semua parti yang ada harus berkolaborasi untuk membantu kemenangan satu sama lain. Ingat, dalam soal kita ini, Datuk Seri Zahid bukan hanya seorang Presiden UMNO. Datuk Seri Zahid juga adalah merupakan pengerusi Barisan Nasional. Ada 4 lagi parti, ada 3 lagi parti di bawah naungan payung Barisan Nasional ini. MCA, MIC dan juga PBRS. Jadi dalam hal macam ini, andai kata pilihan raya negeri yang berlaku nanti, dan kita perlu melihat apakah antara satu sama lain dalam kerajaan ini akan menyokong antara satu sama lain. Contoh, kalau ada calon MCA bertanding, apakah parti DAP akan menyokong? Apakah parti-parti lain juga akan membantu? Sebab ini dah bawah satu payung. Lebih besar lagi pembagian kerusi, Datuk. Dan ini satu perkara yang penting. So maknanya sekarang ini, apa yang kita perlu lihat bila bercakap tentang soal pilihan raya negeri nanti, ianya bercakap soal dimensi yang besar. Dimensi yang memerlukan kepada ketulusan antara satu sama lain. Daya toleransi yang kuat antara satu sama lain. Pun begitu, permulaan telah dibuat oleh UMNO untuk mengubah parti ini ke arah yang lebih baik supaya kita berjaya dengan lebih cemerlang dalam pilihan raya negeri nanti. Datuk Zaid, saya nak menyentuh pasca PRU15, prestasi UMNO di Pahang dan juga di Perlis. Mungkin mendukacitakan kepada penyokong-penyokong yang ingin melihat UMNO terus menguasai. Di Pahang dan juga di Perak, kalau tidak bergabung bersama dengan Pakatan Harapan, maka tidak mungkin Menteri Besar akan dapat dipilih daripada UMNO. Jadi perkara ini amat mustahak untuk UMNO memulihkan kembali keyakinan di negeri, bukan hanya di Johor dan juga di Melaka. Memang saya rasa tugas dia besar lah, tanggungjawab dia besar.
Abang UMNO lepas ini dan bekerjasama seperti yang dikatakan. Kita dalam kerajaan. Sepatutnya kita memanfaatkan hubungan kita dengan Pakatan Harapan, dengan Perdana Menteri, supaya kita perkukuhkan tim ini. Itu yang mustahak. Kita usahlah kembali kepada masa yang lampau. Kita banyak silap juga. UMNO banyak silap, itu banyak silap. Tapi kita perbetulkan. Dan itulah yang keterbukaan yang saya rasa boleh kita capai. Kita dalam parti, saya melihat, kalau kita tidak mahu berubah dari segi keterbukaan ini, maka susah kita dapat kejayaan. Kerana zaman sekarang ni, pengundi muda, pengundi, mereka meneliti kita lebih kritikal. Dia bukan sokong macam lambang macam dulu. Macam zaman bapa saya tu, kalau dia itu lambang, itulah. Dia tak peduli sangat. Apa dasar, apa pemimpin, siapa. Tapi hari ini, pengundi lebih kritikal, lebih meneliti. Sebab itulah samalah kita dalam UMNO, kita mesti lebih accountable, lebih transparent, dan kita kena balik kepada asal kita. Asal kita parti grassroots. Walaupun Tunku aristokrat, Tun Razak pun kita kira aristokrat. Tapi asas UMNO ialah orang bawah. Tapi sejak dasar ekonomi baru, sejak kita dah berjaya beberapa orang Melayu jadi billionaires, kita kadang-kadang lupa bahawa sokongan pokok adalah di bawah. Jadi sebab itulah bila kita kembali ke grassroots, kita tanya apa yang mereka mahu dan kita cuba selesaikan masalah bawah, saya rasa kita akan kembali berkuasa. Datuk Rahman, saya teringat ada satu terma digunakan selepas PRU 15 iaitu TikTokization, menggunakan TikTok untuk menyalurkan satu sentimen kebencian kaum, sentimen rasisme dan juga beberapa sentimen yang bersifat chauvinis pun ada. Jadi ini amat membimbangkan kerana dilihat kaedah itu berkesan untuk menarik pengundi, khususnya untuk memecahkan pengundi Melayu dan juga pengundi-pengundi yang berusia 18 tahun yang baru mengundi. Jadi ini satu cabaran untuk UMNO, mendepani cabaran media sosial dan mendepani cabaran mungkin di pihak sana atau di pihak lain yang menggunakan elemen-elemen yang rapuh ini untuk memenangi pilihan raya. Dia pertama sekali, saya merasakan ini bukan masalah TikTok. Ini masalah kita. Kita BN, kita kurang memberikan penekanan untuk menguasai TikTok. Dari segi Perikatan Nasional, mereka fully utilize TikTok tu. So kita tak boleh salahkan Perikatan Nasional. Walaupun kita tahu mereka ada duit yang banyak, dana yang banyak untuk membayar influencer-influencer yang aktif dalam TikTok. Jadi tempoh daripada sekarang sehingga mungkin bulan 7 untuk kita adakan pilihan raya di 6 buah negeri ni, sewajarnya selepas saja pemilihan 18 hari bulan ini, parti kena fokus dalam melahirkan, kalau kita tak mampu nak membayar influencer, kita kena hasilkan influencer ni. Kan? Kita kena pastikan pemimpin-pemimpin UMNO, baik di peringkat pusat, di peringkat pemuda, wanita, puteri, sampai ke peringkat bahagian. Kalau boleh, semua orang kena IT savvy, semua orang kena TikTok savvy, bukan hanya Facebook. Kalau macam sekarang ni Facebook, YouTube, makcik-makcik kat Felda, kat Felkra, mereka tengok YouTube, mereka tengok Facebook. Tetapi orang-orang muda kena faham juga. Dalam TikTok ni dia tak sama macam Facebook. Orang boleh dengar saya sampai 1 jam dalam Facebook. Tetapi orang yang buka TikTok, dia tak boleh dengar saya dalam TikTok lama macam tu. 10 saat boleh lah. Dia mungkin boleh tahan 10 saat, 1 minit, 2 minit, 3 minit. Saya ada kelebihan, kawan-kawan yang boleh dengar lama ni ramai. Tapi banyak dalam YouTube dan Facebook. So, kita kena pastikan dalam berhadapan dalam pilihan raya umum yang ke-6, pilihan raya negeri di 6 buah negeri ni. Ini kita kena full force. Kita kena menguasai. Kita kena menghasilkan lebih ramai influencer yang menggunakan media TikTok ini. Dan saya nampak memang ada sedikit kekangan. Mungkin untuk gabungan antara kerajaan PHBN dan kerajaan perpaduan ini untuk memenangi ke-6 buah negeri memang payah. Terutamanya di negeri Kelantan ni. Kan? Kelantan ni tempat Datuk Zahid ni, kan? Dia orang tak kisah mandi air, teh ais pun dia orang okey. Kerat 18 pun mereka tetap dengan PAS. Ini mungkin agak sukar untuk kita tembus. Tapi ada kajian mengatakan itu sebenarnya pengundi muda yang kerja di bandar, balik mengundi. Betul, itu sebahagian daripadanya. Itulah generasi TikTok yang kita mungkin abai. Jadi
kena perbanyakkan proses. Contohnya kalau dulu kita punya penerangan panjang lebar ni memang betul lah. Benda tu berkesan untuk orang yang able to listen. Kan? Tapi kalau generasi muda ni, mereka nak yang pendek. Kadang-kadang mesej pun saya nampak tak sampai. Tapi mereka lebih prefer benda macam tu, mengecam yang pendek-pendek. So kita kena adapt ourselves into that kind of culture. InsyaAllah lepas siaran ni Datuk akan viral mungkin. InsyaAllah. Berimbakan yang you sebut tadi tu, keadaan menggunakan rasisme, menggunakan ekstremisme, menggunakan dan katanya mahu kaum-kaum di negara kita ni berperang dan sebagainya tu. Saya rasa, saya harap menteri kita lah, menteri dalam negeri dan polis mengambil sikap yang lebih serius terhadap cabaran ini. Kerana kadang-kadang mereka cakap tu seolah ini daripada ahli-ahli wakil rakyat ni, bukan rakyat biasa. Kita tengok wakil-wakil rakyat parti PAS misalnya, cakap tu seolah-olah dia minta maaf lah lepas tu, tapi dia begitu menyinggung. Mungkin disengajakan. Ya? Mungkin disengajakan. Ya, disengajakan. Sebab itu kita kena ambil tindakan. Sebab itu kita jangan takut dengan tindakan. Kita kena ada undang-undang hate, orang yang membencikan antara satu sama lain. Kita tahu boleh benarkah? Undang-undang baru digubah. Kita ada undang-undang pun. Kita kena bertindak. Tapi kalau nak dengan PAS kita takut, misalnya, kita takut nak ambil tindakan, maka akan berebak. Keberanian ini akan berebak. Maka sukar kita nak kawal. Jadi baiklah sekarang lagi di sekolah-sekolah kita ajar benda ini. Kita beritahu bahayanya ekstremisme dan unsur-unsur perkauman. Kita kena ambil polisi yang tegas dan laksanakannya. Kita tegas dalam penguasaan undang-undang dan juga tegas dalam pendidikannya. Datuk, sebagai kesimpulan untuk malam ini, berbaki sedikit masa. Sebenarnya untuk bukan menjenamakan semula UMNO, saya lebih suka untuk membawa perkataan, membawa suatu gambaran dan juga perspektif baru untuk UMNO dan juga pimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Memegang penjawatan Timbalan Perdana Menteri, juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Satu portfolio yang penting kerana kita tahu safe deposit UMNO adalah di kawasan luar bandar dan juga di desa. Jadi apakah ini ruang yang terbaik untuk memperkasakan kembali safe deposit ataupun ruang-ruang kemenangan UMNO dan juga penyokong-penyokong UMNO khususnya? Ya, betul. Apa yang diperkatakan oleh Ismail sebentar tadi, dalam konteks sekarang kita kena faham Datuk Seri Zahid dalam proses untuk restructuring UMNO. Restructure keseluruhan. Daripada sistemnya dan kepada the people yang berada di dalam UMNO. Itu penting. Bila kita baca teori organizational development ini, perkara ini penting. The people and the system and the structure dia kena buat. That's why I say that Datuk Seri Zahid in person of that. Sebab itu dalam hal ini dia didokong oleh jawatan yang sedia ada yang dipegang Ismail katakan sama Timbalan Perdana Menteri dan juga satu portfolio menteri. Ini penting sebab keupayaan Presiden dan juga keupayaan beliau untuk menerajui parti perlukan kekuatan dari sudut jawatan-jawatan dalam kerajaan. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad tadi, kenapa bila Datuk Seri Presiden tidak berada dalam pemerintahan pada ketika sebelum ini, maka akhirnya menjadi sedikit keadaan yang tidak berapa elok dalam keadaan parti. Apa yang penting, konklusi yang saya boleh buat begini, Ismail. Kita kena move forward sekarang. Jawatan Presiden dan Timbalan Presiden sudah diputuskan tidak akan dipertandingkan. So, that is settled. We must move forward to a new chapter. Tak boleh fikir berpolemik lagi soal itu. Yang penting sekarang ini, yang kita nak bina sekarang ini, pemilihan di peringkat parti untuk membolehkan kelangsungan parti pada masa akan datang. Dan harapan saya ialah, kemenangan kita dalam parti sampai bertanding, Datuk Zahid bertanding, Datuk Lokman Adam bertanding lepas ini, bukanlah penentu kepada sebenarnya kejayaan parti pada masa akan datang. Yang penting adalah bukan kemenangan jawatan dalam parti, tetapi bagaimana jaminannya parti itu akan diterima oleh rakyat pada masa akan datang yang menunjukkan parti itu ada relevansi dengan rakyat. Kemuncaknya ialah nanti daripada kita menang 26 kursi pada PRU ke-15, insya-Allah PRU yang ke-16 kita akan meningkat lebih banyak daripada itu. 70 insya-Allah. Mimpi insya-Allah kembali semula ke zaman di mana kita menang lebih daripada 70 kursi dan itu adalah kemuncaknya.
Maknanya kemenangan dalam parti bukan penentu, tetapi yang penentu adalah jaminannya rakyat boleh menerima kita dan cara rakyat menerima kita adalah menang dalam pilihan raya. Okey. Datuk Lomad sudah bersedia untuk pemilihan? Saya akhir katalah, saya haraplah. Saya harap hubungan kita dengan kerajaan, dalam kerajaan, hubungan kita dengan Perdana Menteri dengan kita, UMNO, kita kukuhkan. Kita percaya atau jangan ada permasalahan. Dasar-dasar kita bincang bersama supaya pelaksanaan. Kadang-kadang dasar ni elok bunyinya. Tapi bila laksana tu masalah. Jadi dalam untuk menjayakan pelaksanaan itulah kita perlu kepada kekuatan kedua-dua pihak. Kita lebih kuat mungkin di luar bandar. Mereka lebih kuat di bandar. Mereka boleh membuat isu-isu tertentu. Jadi ada sinergi. Ada kata orang sinergi. Jadi saya harap kita harus menang. Kita mesti menang. Keselamatan negara kita bergantung kepada hubungan ini. Dan ini adalah satu pendekatan yang bersejarah pada saya. Peluang yang bersejarah UMNO bekerjasama dengan kumpulan ini yang ialah suatu masa dulu kita bergantung pada MCA dan MIC. Tetapi mungkin kita perlu pada gagasan yang lebih luas. Dan sekarang ini peluang yang ada, maka itulah kita mengambil peluang ini untuk menjayakan kerajaan ini dan seterusnya memastikan kita berjaya di negara ini. Itu harapan saya. Yang paling penting memperkasakan parti komponen dalam Barisan Nasional. Itu bukan hanya UMNO semata-mata. Datuk Lomad untuk pemilihan. Okey, saya nak tambah sikitlah untuk pemilihan. Kita kena tahu dua kem terbesar. Pertama, yang mahukan kerajaan perpaduan diteruskan. Kedua, yang mahukan kerajaan berubah kerana mungkin bila di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar, mereka tidak duduk dalam kabinet, mereka tak merasa jawatan timbalan menteri, mereka tak merasa timbalan Perdana Menteri, mereka tak merasa kursi-kursi GLC. Jadi itu sebab mereka ni lebih cenderung untuk kembali bersama dengan Tan Sri Muhyiddin dan PAS. Saya minta satu saja, supaya para perwakilan fikir tentang masa depan parti. Kalau kita kembali bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, PN ni dah menang 74 kursi di kawasan yang UMNO tandingi. UMNO ada 191 bahagian. UMNO hari ini hanya menang 26 kursi. Kalau kita bersama kembali dengan Tan Sri Muhyiddin, dengan bersatu dengan PAS, 74 kursi yang PN menang ni kita tak boleh bertanding sampai bila-bila. Kita takkan dapat balik. Dan ini bermakna kita hanya boleh kekalkan 26 kursi dan mungkin 18 kursi yang PKR bertanding tu disebabkan kita dapat 26 saja, prestasi dia orang lebih baik, mungkin daripada 18 tu kita cuma dapat 5. Mungkin UMNO akan dapat lagi tambahan 5 kursi, kita bertanding 31 kursi dan mereka akan bertanding lebih. So apa akan jadi pada 160 bahagian yang lain? Takkan bertanding, kita ada 191, 31 kursi kita bertanding, yang 160 tu takkan nak jadi kuda tunggangan saja. Berbanding kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan, we have a better future. Masa depan UMNO tu lebih cerah kerana DAP takkan bertanding kursi Melayu. PKR mereka lebih banyak fokus kepada kawasan-kawasan bandar. Mungkin amanah mereka akan bertanding di kursi-kursi luar bandar. Itu pun bila kita nak menentukan calon, kalau kursi itu dimenangi oleh Perikatan Nasional, kita akan tengok siapa yang dapat undi kedua terbanyak. So, lebih banyak peluang untuk Barisan Nasional dan UMNO sendiri bertanding di kursi-kursi ini berbanding kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi kena fikir tentang masa depan parti kita. Jadi untuk PRN nanti, Datuk, pembagian kursi akan berlaku antara pembagian kursi akan berlaku. Pembagian kursi akan berlaku. Sudah pasti mereka akan ambil kira tentang prestasi pada pilihan raya yang lepas. Berapa undi yang kita dapat. Namun, kemungkinan juga, contoh macam Selangor. Sudah pasti kawan-kawan kita di Selangor juga, mereka tak nak lihat seolah-olah macam BN UMNO dibuli. Kita tengok dari segi pemikiran Menteri Besar Selangor pun, dia nak tengok supaya pengagihan kursi itu dilihat saksama dan dilihat saksama oleh semua masyarakat di bawah juga. Tapi ada mungkin penyokong DAP yang tidak mahukan calon UMNO ataupun penyokong UMNO yang tidak mahukan calon DAP. Saya tak bimbang bab tu. Saya tak bimbang bab tu sebab dari segi track record sekarang ni, kita ada dua garis pengukur. Satu pilihan raya di Tioman, satu lagi pilihan raya di
Padang Serai. Kalau kita lihat transferable kemampuan untuk Pakatan Harapan meyakinkan pengundi mereka untuk menyokong calon Barisan Nasional. Contohnya dulu Pakatan Harapan mendapat lebih kurang 2,000 undi di Rompin. Dia berjaya transfer 800 undi untuk memenangkan calon BN. Kalau tak ada sokongan daripada rakan-rakan PH di Rompin, kita tak boleh menang 300 lebih. Tetapi di sebelah kita, BN ini, kita masih ada masalah untuk memastikan bahawa calon-calon kita boleh undi calon Pakatan Harapan. Jadi itu sebabnya bagi saya, selepas saja pemilihan 18 hari bulan ni, perkara utama ialah penerangan ke akar umbi. Kita kena pastikan kita boleh transform pengundi BN itu untuk boleh menerima Pakatan Harapan. Dan di pihak Pakatan Harapan juga kena jalankan kerja untuk pastikan mereka juga boleh mengundi BN. Mungkin agak sukar untuk pilihan raya yang 6 buah negeri ini. Mungkin kita dapat capai di peringkat tertentu, tapi tidak mungkin full force sebab kita masih di peringkat awal. Dan doktrinasi Tuan Dr. Mahathir dulu untuk kita membenci DAP ni sudah cukup kuat. Itu sebab bila Datuk Zahid dulu bersama dengan DAP, jangan lupa ni calon nombor 41. Saya terbalik, calon nombor 14. Cuma yang penting di sebalik apa isu juga, pengundi muda ni kita harus santuni untuk mendapatkan pengundi-pengundi. Itu sebab saya tak bimbang orang tidak mengundi kita, pengundi Melayu khususnya, kerana apa yang DAP lakukan sekarang. DAP sekarang very pragmatic. Dia orang ni banyak bertolak ansur, mereka pun belajar melalui pengalaman. Kalau terlebih perbuatan akhirnya mereka hilang kuasa. Mereka banyak bertolak ansur dan banyak mengalah. Kita hanya ada 26 kursi, kita ada 6 menteri. Mereka ada 40 kursi, mereka hanya ada 4 menteri. Itu pun boleh menampakkan betapa mereka ni bertolak ansur. Jadi saya tak bimbang bab ni. Tetapi nak kikis pemikiran lama yang dicuci oleh Tuan Dr. Mahathir khususnya. Ini memakan masa. Tetapi we got to start somewhere. Tapi ada pihak yang mengambil kesempatan atas doktrin. Sudah pasti. Pasti. Ini kesempatan masa saja yang kita ada untuk malam ini. Terima kasih Datuk Rahmat, terima kasih Datuk Zaid, terima kasih Datuk Mas Rizal bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih para penonton. Kita ucapkan selamat maju jaya dan yang terbaik untuk pemilihan UMNO pada 18 Mac nanti. Terima kasih Datuk, dan juga terima kasih kerana menonton kami dalam wacana sinar pada malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam. Thank you.